Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita di dalam kelas PDPR Matematik pada hari ini. Hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita di dalam tajuk bentuk, iaitu bentuk 3D dan bentuk asas. Pertama sekali, apa yang dimaksudkan dengan bentuk 3D? 3D, apa tu 3D? 3D bermaksud 3 dimensi. Macam mana pula? Dah muncul perkataan dimensi kan? Okay, mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan bentuk 3D ataupun 3 dimensi. Okay, bentuk ini merujuk kepada bentuk yang mempunyai tinggi, panjang dan juga lebar. Ini adalah sebarang objek yang mempunyai ketinggian, panjang dan juga lebar. Kita boleh rujuk dia, kenali dia sebagai bentuk 3D ataupun 3 dimensi. Contoh dia, mari kita lihat gambar kubus yang saya tunjukkan ni. Ini adalah gambar sebuah kubus. Ini adalah gambar kubus di dalam bentuk 3D. Kenapa saya kata 3D? Okay. Garisan merah ni mewakili panjang bagi objek tersebut. Ini panjang dia. Ini pun boleh juga panjang dia. Biru ni adalah mewakili lebar kepada kubus ini. Manakala warna hijau ni, garisan hijau ni adalah garisan yang menunjukkan ketinggian bagi kubus ini. Ni tinggi dia. Jadi, ni tinggi. Jadi, kubus ini, dalam lukisan kubus ni kita boleh nampak 3 dimensi dia, iaitu tinggi, panjang dan lebar. Sebab itulah kita cakap objek 3D atau 3 dimensi ni dia mempunyai panjang, tinggi dan lebar lah. Itu adalah penjelasan secara ringkas berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan bentuk 3D. Okey, seterusnya mari kita belajar. Mari kita lihat apakah ciri-ciri bagi objek bentuk-bentuk 3D. Okey, yang pertama sekali, ni gambar tadi kan. Ini apa namanya tadi? Ini namanya kubus. Okey, kalau kita lihat, kubus ni dia mempunyai berapa permukaan rata segi empat sama? Permukaan rata. Permukaan rata. Kita lihat yang flat surface, yang rata saja. Okay. Yang mana satu yang dimasukkan dengan permukaan rata segi empat sama? Okay, yang ini. Nampak? Yang saya warnakan dengan warna kuning. Ini. Ada berapa? Ada berapa permukaan rata ni? Ada berapa? Ni dah kira satu. Di belakangnya dua. Sisinya pula tiga, empat. Di bawah 5 dan juga di atas. Ada berapa semuanya? Permukaan rata dia ada 6. Jadi permukaan rata segi empat sama untuk bentuk kubus ni, objek kubus ni dia ada 6. Dia ada 6 permukaan rata segi empat sama. Ini. Ingat permukaan rata tu yang flat surface, yang rata lah. Okey. Ciri kedua dia, ada berapa bucu pula kubus ni? Bucu tu yang mana? Bucu ni ialah yang tajam-tajam tu. Yang ni. Yang tajam-tajam. Yang tajam-tajam. Ada berapa yang tajam-tajam dia ni? Mari kita kira bersama-sama. Okay, ada 1, 2, 3, 4. Okay, ada lagi tak bucu yang lain? Sudah tentu ada yang di bawah pula. 5, 6, 7 dan 8. Jadi kubus ada berapa bucu? Bucu tajam-tajam tu ada 8. Okey, dan juga ciri yang seterusnya untuk kubus ialah kubus mempunyai sisi lurus. Sisi lurus pula. Tadi permukaan rata, bucu tajam-tajam. Sekarang ni sisi lurus. Sisi lurus tu apa? Sisi lurus ni jangan pening-pening. Sisi lurus ni dia merujuk kepada ini. Yang lurus ni, lurus kan tegak maksud dia. Sisi ni maksudnya tepi lah. Sisi, tepi-tepi. Sisi lurus maksudnya bahagian tepi dia yang lurus. Macam ni lah. Ni garisan lurus ni. Ini adalah sisi lurus dia. Okay, ini sisi lurus nombor 1, 2, 3, 4. Okey, dah cukup belum sisi dia? Ada tak sisi lurus yang kita belum kira? Ada. Okay, kita teruskan lagi pengiraan kita. Dah 4 kan? 5, 6, 7. Lagi 8, 9. Okey, tepi ni kita dah kira belum? Bawah ni belum kan? 10. Ni 10, 11 dan di belakang ni
12. Jadi sisi lurus bagi kubus ialah sebanyak 12. Okey. Jadi ciri-ciri bentuk 3D bagi objek kubus ialah pertama, permukaan rata segi empat samanya ada 6 jumlah kesemuanya. Bucunya pula mempunyai 8 bucu dan sisi lurus bagi kubus ialah sebanyak 12. Okey. Okay, apa contoh objek dalam kehidupan harian kita yang menggunakan bentuk kubus? Contohnya seperti dadu. Dadu kan dia bentuk kubus. Macam tu. Okey, mari kita lihat contoh seterusnya. Okey, bentuk yang kedua pula ialah bentuk apa ni? Dia nampak macam sama macam tadi kan, tapi dia ditarik-tarik pula. Dia nampak macam kubus tapi dia panjang. Namanya apa? Namanya kuboid. Kuboid ni dia macam kubus tapi dia versi panjang sikit. Itulah kuboid. Okey, mari kita lihat ciri kuboid yang pertama, iaitu permukaan rata segi empat. Kuboid ni ada berapa permukaan rata dia? Macam saya cakap tadi, seperti mana yang saya terangkan tadi, permukaan rata ni yang flat surface. Dalam bahasa Inggeris flat surface. Kita tengok permukaan rata dia ada berapa. Ni lah kan. Permukaan rata tu merujuk kepada inilah kawasan yang rata ni, yang flat ni. Ada banyak yang flat, yang rata-rata ni. Inilah permukaan dia, permukaan rata-rata dia. Okay, ada berapa? Tengok ada berapa banyak yang saya warnakan tu. Yang ni depan ni 1, belakang ni 2. Okay, sisi dia 3 dan 4, atas dia 5, bawah dia 6. Nampak? Jadi ada berapa permukaan rata dia? Ada 6. Ciri yang kedua pula, bucu yang tajam-tajam tadi. Yang tajam-tajam dia ada berapa? Sudah tentulah ada ni. Semua bucu yang tajam-tajam ni kita kena bulatkan supaya kita dapat kira dengan lebih tepat lah, dengan lebih mudah. Dia ada berapa semua? Kalau sini ada 4, sini pun 4. 4 tambah 4 jawapannya ialah 8. Dan ciri yang ketiga ialah sisi lurus. Macam yang saya terangkan tadi, sisi lurus ni jangan nak gelabah sangat. Ya Allah, apa tu sisi lurus? Sisi lurus ni senang. Garisan yang kita buat lurus tu, itulah sisi lurus. Garisan yang kita lukis untuk buat kuboid tu, itu adalah sisi lurus dia. Sisi lurus yang tepi-tepi ni. Nak tengok yang mana? Yang tepi-tepi ni, yang garisan lurus. Yang garisan tegak. Ada berapa ni? Mari kita lihat. Ada berapa garisannya? Okey, sini tengok ni. 1, 2, 3, 4. Okey, atas dah settle. Ada 4 Sini bawah ni belum kira kan? 5, 6, 7. Okey, ada 7. Okey, ni dah settle. Sini dah kira belum? Belum. 8, 9, 10. Okey, pandai. Dah kira. Bawah ni dah kira belum garisan ni? Belum. 11. Dan di hadapan ni 12. Jadilah 12 sisi lurus. Sisi lurus ni, kalau mudahnya nak kira sisi lurus ni, ambil pensel, kita lukis balik. Kita lukis balik. Dekat setiap garisan ni ada berapa? 1, 2, 3, 4. Setiap kali berhenti tu kita kira 1, 2. Jangan pula kau kira 1 habis sebentuk. Salah. Dia tak boleh belok-belok. Dan namanya lurus, manalah boleh belok. Kalau nak belok, berhenti dah dikira 1. Belok pertama. Macam tu. Okey? Itulah sisi lurus. Okey. Apa contoh bentuk yang menggunakan kuboid dalam kehidupan harian? Kita punya pemadam lah. Ini antara contohnya. Okey, objek yang ketiga. Apa pula ni? Ini sudah tentulah. Namanya apa murid-murid? Piramid. Namanya apa? Tarik nafas dulu. Piramid. Macam tu cara sebut dia, okey? Dia mesti tarik nafas dulu. Piramid. Okey, piramid. Mari kita tengok contoh piramid. Permukaan rata segi empat sama. Apa tu segi empat sama? Segi empat sama ni petak yang dia punya panjang dia semua sama. Kalau tepi dia panjang macam ni, atas dia pun mesti panjang macam ni, bawah macam ni, macam ni. Dia mesti semua sama bentuk petak dia. Okey, ada berapa banyak permukaan rata segi empat sama bagi piramid? Ada berapa? Of course lah, ada satu saja. Dekat mana? Dekat tapak dia. Tapak dia kan bentuk petak. Permukaan rata dia petak. Kenapa ni bukan petak? Kenapa ni kita tak kira walaupun ni permukaan rata? Sabar. Kan namanya segi empat sama. Yang bawah ni lah bentuk segi empat.
Okey. Yang kedua, permukaan rata segitiga. Permukaan rata segitiga. Flat surface untuk bentuk segitiga. Bentuk segitiga tu macam mana? Macam ni. Okey, ni bentuk segitiga. Yang macam mana bentuk segitiga ni? Macam mana? Yang macam gini lah kan. Yang saya warnakan warna kelabu tu. Itulah bentuk permukaan rata segitiga. Ada berapa? 1, 2, di sini 3, di sini 4. Jadi total dia, jumlah dia adalah 4. Okey, dan bucu dia ada berapa agak-agak? Sudah tentulah ada 5. Okey, dan sisi lurus. Sisi lurus dia garisan yang untuk kita buat. Ada berapa banyak garisan dia? Tada! Ada berapa? Mari kita kira. Okay, kita start dari sini lah. 1, 2, 3, 4. Okey, dah 4 Naik atas 5, 6. Okey, 6. Okey, ni tak kira sebab dah kira tadi. Okey, ni belum kira kan? 7, 8. Jadi ada berapa sisi lurus dia? Ada 8. Janganlah yang kau dah garis tadi kau kira lagi. Jangan. Kira garisan kita belum kira. Itulah dia sisi lurus. Okay, apa contoh kehidupan harian yang menggunakan bentuk piramid? So, tentulah piramid. Piramid lah menggunakan bentuk piramid. Macam dekat Mesir sana kan. Ni. Tading. Okay, Seterusnya bentuk yang saya tunjukkan ni bentuk apa ini? Ini namanya bentuk macam piramid. Tapi bukan. Sebab namanya ialah cone. Okay, dia macam piramid tapi dia bukan. Sebab namanya adalah cone. Okay, cone ni ada berapa permukaan rata? Ada berapa? Agak-agak yang mana? 1 ke 2? 1 ke 2? Permukaan rata dia cuma ada 1 saja. Iaitu yang di bawah ni. Bentuk bulat di bawah ni. Yang tapak ada tu, itu adalah permukaan rata dia. Kan saya kata permukaan rata tu mesti flat. Macam handphone ni tegak. Ni permukaan rata. Habis yang ni tepi ni namanya apa? Permukaan melengkung. Itu nama permukaan melengkung. Permukaan melengkung yang bengkok-bengkok lah. Macam ni. Yang boleh pusing. Yang bengkok-bengkok. Macam ni. Nampak ni? Nampak ni? Ini. Ini adalah permukaan bengkok. Permukaan melengkung. Ada berapa? 1. Kenapa dikira 1? Sebab dia 1 je. Dia 1 bulat tu je. Dia 1 macam ini je. Waktu kita kira sebagai permukaan melengkung ni 1. Sebab dia 1 je. 1 saja macam tu. Okey, bucu dia ada berapa? Mana bahagian tajam dia? Okey, ada berapa tu? Ada 1. Jadi untuk cone, dia punya ciri-ciri dia adalah permukaan rata dia 1, permukaan melengkung dia pun 1, bucunya pun 1. Semuanya 1, 1, 1. Dia ada tak permukaan rata segi 4? Oh, tiada. Tak ada Dia cuma ada permukaan rata yang bulat ni. Itulah dia. Okay, apa contoh kehidupan seharian menggunakan cone? Contohnya ialah seperti cone aiskrim. Kalau tengok cone aiskrim ni, inilah. Permukaan melengkung dia, permukaan rata dia kat sini. Itulah cone aiskrim. Okey, dan bentuk seterusnya. Bentuk apa pula ini? Ini namanya bentuk silinder. Dia macam kuboid, tapi dia tak kuboid sangat. Dia panjang macam kuboid, tapi dia bukan kuboid. Ini namanya adalah silinder. Okey, silinder ni ciri utama dia permukaan melengkung dia. Ada berapa permukaan melengkung dia? Okey, permukaan melengkung dia sama juga macam tadilah. Macam cone tadi, ini. Yang bahagian badan dia ni. Dia kan sekali je melengkung. Sekali je melengkung. Sekali saja melengkung. Jadi kita kira sebagai 1. Permukaan rata dia, yang mana flat surface yang tegak. Permukaan rata dia ada berapa? Ada 2. 1, 2. Dia ada bucu tak? Oh, tiada bucu. Okay, dia ada sisi tegak. Tu soalan dia. Ada sisi tegak tak? Tiada. Kenapa tiada sisi tegak? Ini bukan sisi tegak ke cikgu? Bukan. Ini sisi melengkung. Kalau awak ambil buku awak lengkungkan dia. Awak buat bulat. Macam ni. Ada tak sisi tegak? Ada sisi tegak tak? Tak ada. Ini kan semua melengkung. Ini kan semua melengkung. Sisi tegak tu macam ni. Tegak betul. Tegak.
Tapi dalam silinder dengan kon, dia tak ada sisi tegak. Sebab kalau kon tu dia macam ni, sama tak? Dia melengkung. Sama, semua melengkung. Bentuk melengkung. Sebab tu dia tiada sisi tegak. Nampak tak? Okay, dalam kehidupan seharian, apa contoh objek menggunakan silinder? Contohnya seperti botol air. Botol air biasanya kita menggunakan bentuk silinder lah. Supaya lagi banyak air boleh isi, lebih mudah dibawa. Okay, seterusnya, mari kita lihat. Tadi kita dah belajar ciri-ciri bentuk 3 dimensi ataupun 3D. Sekarang mari kita belajar berkenaan dengan bentuk asas. Bentuk asas tu ada berapa murid-murid? Ni sepatutnya kita dah belajar pada tahun-tahun sebelum ni. Bentuk asas ada berapa bentuk? Contohnya seperti segitiga, segi empat sama, ni segi empat tepat, ni bulat. Ni bentuk macam kipas sikit ni kan. Ini adalah bentuk-bentuk asas. Okay. Hak tahu tak? Bentuk 3D ni sebenarnya dia terdiri daripada gabungan bentuk-bentuk asas tadi sebenarnya. Bentuk 3D ni kita bina berdasarkan gabungan beberapa bentuk asas. Itu adalah bentuk 3D. Okey, contohnya kubus. Kubus dalam bentuk 3D dia kita kenali sebagai bentuk ni bentuk kubus. Tapi bentuk asasnya apa? Dia terdiri daripada apa? Kubus ni dia terdiri daripada bentuk asasnya ialah segi empat sama. Ada berapa segi empat sama dia? Ada 6. Macam mana saya dapat 6? Ini 1, ni dah dikira 1, 1, 2, 3, belakang ni 4, 5 dan di bawah ni 6. Itu adalah bentuk asas. Bagi kubus ialah segi empat sama. Ada berapa banyak? Ada 6. Kalau bagi kuboid pula, kuboid. Bentuk 3D dia adalah kuboid. Kuboid ni dia terdiri daripada berapa bentuk asas dia? Ada yang pertama, segi empat sama. Segi empat sama dia ada berapa? Ada 2 saja. Kenapa saya dapat 2? Ini 1, 2. Yang manakala yang ni pula, ni merupakan gabungan daripada segi empat tepat. Yang panjang sikit ni kita kenali dia sebagai segi empat tepat. Segi empat sama, segi empat tepat. Ada berapa segi empat tepat dia? Ada 4. 1, 2, 3, bawah dia 4. Macam tu. Okey. Jadi maksudnya kuboid ni dia terdiri daripada 2 bentuk asas, iaitu segi empat sama dan juga segi empat tepat. Dia ada 2 bentuk asas dia. Okey, bagaimana pula dengan bentuk piramid? Bentuk piramid ni dia terdiri daripada bentuk asas apa? Yang pertama sudah tentulah bentuk asas ni ialah bentuk asas segitiga. Dekat mana gabungan segitiga tu? Ini ni segitiga dia kan. Jadi bentuk asas bagi piramid ialah pertama sekali segitiga. Segitiga dia ada berapa banyak? Ada 4. 1, 2, 3 dan 4. Okey. Ada tak bentuk lain, bentuk asas lain dalam piramid? Ada, iaitu segi empat sama. Dan segi empat sama ni dekat mana? Dekat base dia, dekat tapak dia ni. Kan nampak? Segi empat sama. Ini adalah tapak dia. Ada berapa segi empat yang digunakan? Hanyalah 1. Okey. Seterusnya ialah kon. Kon. Bagi bentuk kon pula, bentuk asasnya agak-agak terdiri daripada bentuk asas apa? Ini. Bentuk melengkung ni, macam kipas ni. Ni kalau awak buka ni, kita dapat bentuk melengkung macam kipas tu. Ada berapa? Ada 1 lah, iaitu ni bahagian badan dia ni. Ini bentuk dia. Okay. Yang bawah ni pula, of course kita boleh nampak. So tentu kita boleh nampak bentuk bulatan. Jadi dia adalah bulat. Ada berapa? 1. Itu adalah bentuk asas bagi kon. Ada 2 bentuk. Okay, dan yang terakhir sekali ialah silinder. Silinder terdiri daripada gabungan bentuk asas yang mana? Pertama, bentuk apa ni? Segi empat tepat. Ni. Ini yang bulat tu. Dia kan melengkung. Kalau kita buka dia, kalau kita tarik dia, kita potong dia, kita tarik, kita dapatlah dia macam ni. Kalau kita potong dia, kita dapatlah bentuk segi empat sama. Segi empat tepat macam ni.
kalau kita lengkungkan kalau kita lengkung, dia dapat jadi bentuk bulat. Kalau kita buka dia, dapatlah jadi, nampak? Sebab itulah bahagian badan dia ni, kalau kita buka, kita dapat bentuk ni. Kita kena main dengan imajinasi sikit. Okay? Sebab kalau bulat ni, kalau kita potong dia, kita buka, nampak tak? Dia kan dapat jadi bentuk segi empat tepat. Nampak? Sebab itulah jawapannya segi empat tepat. Ada berapa? Of course lah, ada satu. Okay, bentuk kedua dia ialah bentuk bulatan. Ada berapa? Ada dua. Senang je kan? Okey, ini adalah rumusan apa yang kita telah belajar tadi. Bentuk 3D dan bentuk asasnya. Macam kubat ada dua. Piramid pun ada dua. Silinder dua. Kon pun ada dua bentuk asas dia. Kubus ada satu bentuk asas saja. Okey murid-murid, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekiranya terdapat sebarang persoalan, bolehlah hubungi saya untuk bertanya dan berbincang bersama-sama. Sekian, jumpa lagi pada sesi akan datang. Sekian, terima kasih. Bye.